Rekod beritahu awal pelajar, no recording. Kalau saya mengajar, saya cakap dengan pelajar, tak boleh rekod. Nak rekod minta izin. Nanti saya terbabas cakap apa-apa, orang salah faham orang dengar recording kan. Tapi bila dah berlaku macam ni pada awal-awal ada kiri kanan ni, kadang-kadang kena mengingat juga. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dengan peristiwa ahlan sana kita ucapkan kepada Dr. Yasin. Beliau merupakan penyampai wanita pertama untuk kuliah di kampus ini. Sebelum ni penyampai kita semua lelaki. Jadi dengan sebab itu kita pun fokus bertajuk berkaitan dengan wanita. Cumanya masalah yang mungkin dihadapi pada hari ini adalah wanita untuk LCD akan sampai lewat sini. Jadi sedikit biografi tentang Dr. Hajiah. Beliau berasal daripada Kelantan, degree di Universiti Malaya, master pun di Universiti Malaya, dan PhD di UIA. Sekarang merupakan pensyarah kanan di UKM dalam bidang tafsir dan jadi tanpa meninggalkan masa, saya jemput Dr. Hajiah. Ini lagi, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatam rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Itulah tuan-tuan sebab ada 2 orang. Campur dengan adik jadi jamak 3, 4, 5. Puan-puan ni ramai. Itu biasalah kan. Kebetulan pula tajuk ni berkaitan dengan wanita. Saya dihubungi oleh Ustaz Muhaimin dan diminta untuk dia kata disebabkan ustazah ni, dia kata penceramah tafsir wanita pertama dijemput ke tadabbur, dia minta saya tajuk saya pun berita pasal wanita. Jadi kebetulannya saya dan rakan-rakan saya sekarang ini sedang mengkaji kisah-kisah wanita di dalam Al-Quran. Kita kan nak tahu yang Allah ketengahkan kepada kita melalui kisah-kisah wanita itu. Dan salah satu kisah yang untuk analisisnya adalah kisah Maryam. Jadi saya bagi tahu kawan saya, kalau macam tu saya akan ambil kisah Maryam lah. Orang panggil buat kerja 2 dalam 1. Sambil menyelam sambil minum air. Tapi harap-harap tak tenggelam lah pada pagi ni. Saya berkongsi hasil daripada pengamatan saya terhadap kisah Maryam. Dalam masa yang sama juga, pengamatan ini saya akan tulis secara ilmiah untuk dijadikan kita kata penerbitan. Saya ni style saya terbiat. Minta maaf lah kalau saya bercakap ni campur dengan bahasa Kelantan lah. Tak boleh ni elok, minta maaf lah. Dulu masa muda-muda, masa belajar orang kata tak macam orang Kelantan pun, tapi sekarang jadi apabila semakin tua ni jadi minta maaf lah tuan-tuan, puan-puan, kalau tak faham nanti cakap lah. Saya ni bukan biasa berceramah. Saya tidak berceramah dan saya tidak kenali sebagai penceramah. Apatah lagi nak digelarkan selebriti. Jauh sekali. Masya Allah. Tapi hari ini terasa lah aura tu. Tak nak lah saya. Kalau dijemput, diminta untuk menyampaikan kuliah seperti ini, insya-Allah kebetulan ada masa lapangnya, insya-Allah saya terima jemputan. Tapi kalau untuk mencarinya tidaklah. Dan biasanya saya bercakap di depan saya ni student lah. Jadi levelnya sama. Tapi hari ni bagi saya satu cabaran bagi saya sebab tengok segenap lapisannya ada. Daripada hadap yang kecil pun ada. Alhamdulillah. Satu cabaran bagi saya lah. Jadi saya harap kalau tak kena di mana-mana tu, tuan-tuan, puan-puan maafkanlah saya. Cakap banyak pantai jumpa mic. Ini pensyarah. Betul lah kerja pensyarah. Biasa kuliah 2 jam. Lepas tu bila kuliah saya tak biasa duduk. Kadang-kadang ada teks, ada kitab depan mata, dia jadi cakap ikut mulut sedap je. Tu minta maaf lah. Pengajar pun minta maaf. Style saya begitu. Kisah atau tajuk yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan daripada kisah Maryam alaihissalam. Dan kisah Maryam ini kita akan keluarkan pengajarannya berdasarkan cerita daripada Al-Quran sendiri. Kenapa saya nyatakan begitu? Kerana bila kita bincang kisah Maryam ini, kita ada beberapa sumber lain. Termasuknya sumber daripada Injil dan Taurat.
ataupun Old Testament dan New Testament. Dan kisah ini, kisah Maryam sebagaimana kisah para nabi, kisah umat dahulu kala, adalah kisah yang dibentangkan oleh Al-Quran kepada kita untuk kita renungi, untuk kita mengambil pengajaran. Dalam konteks penurunan kisah-kisah ini kepada Nabi SAW dan para sahabat zaman penurunan Al-Quran, untuk mereka istifadah secara langsung. Nabi bila Nabi sendiri, Nabi SAW sendiri menghadapi musibah, menghadapi ujian, turunnya ayat Quran bercerita tentang kisah para nabi dahulu. Tujuannya apa? Liyuthabbita bihi fuadak. Allah cerita, tujuan kami bentangkan kisah para nabi dahulu, wahai Muhammad, adalah untuk isbat, untuk meneguhkan hati kamu, jiwa kamu bila kamu berhadapan dengan musibah, dengan masalah. Sebab kamu ya Muhammad bukannya nabi yang pertama yang kami utuskan, bukan satu-satunya nabi yang menghadapi ujian dan cabaran. Nabi terdahulu pun sama. Itu kan kita akan temui bila kita membaca dan menelusuri makna dalam surah-surah, misalnya surah Hud, surah Yunus dan beberapa surah lain. Itu tujuan Allah menceritakan atau membentangkan kisah para nabi dan umat dahulu kala kepada kita. Saya suka mengingatkan tuan-tuan, puan-puan dan diri saya sendiri, dalam proses kita nak memahami Al-Quran ataupun nak mengupas kisah para nabi dan umat dahulu kala, kita kena berhati-hati. Saya rasa penceramah-penceramah ustaz sebelum ni pun dah bagi ingatan kepada kita bahawa bila kita bercerita, ibarat kita baca novel lah ataupun kita tengok cerita drama dah, kadang-kadang kita mengharapkan ada sekuensi, turutan cerita, jalan ceritanya itu. Sesekali bila cerita itu, drama itu buat flashback, kita pun jadi orang panggil ternganga ke. Seketika lah itu. Teknik penceritaan Quran lagi berbeza. Nanti kita akan jumpa bagaimana daripada satu cerita tiba-tiba Al-Quran undur cerita benda lain, lepas tu lompat ke cerita benda lain pula. Itu satu teknik penceritaan. Bahkan satu cerita itu tidak dibentangkan dalam satu surah atau satu tempat. Dalam kes surah Maryam yang kita nak bincang pada pagi ini, dia tak dibincangkan dalam surah Maryam semata-mata. Walaupun dari sudut penamaan surah itu sebagai surah Maryam, tapi dari sudut kalau kita nak cuba melengkapkan kisah Maryam, kita terpaksa juga buka surah Al-Imran. Surah Al-Imran, Ali Imran 33-47. Banyak ayat tu, berbelas-belas ayat yang menceritakan tentang Maryam. Sama ada cerita Maryam tu sendiri mahupun tentang latar belakang keluarga Maryam alaihissalam. Dalam surah An-Nisa pun ada 2 ayat, surah Al-Maidah pun ada. Nanti saya sebutlah, kalau lepas dipancarkan nanti kita mungkin boleh buat tayangan semula lah. Dan surah kedua terbanyak adalah, ataupun surah kedua terbanyak bercerita tentang Maryam adalah surah Maryam itu sendiri. Dalam 16 ayat. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ada 1 ayat, surah At-Tahrim pun ada 1 ayat. Kalau kita melihat, apabila saya meninjau surah-surah ini, 2 surah yang utama adalah surah Ali Imran dan juga surah Maryam. Jadi pembentangan saya pada pagi ini banyak menyentuh kepada ataupun pentafsiran kepada ayat-ayat yang terkandung di dalam 2 buah surah ini. Sedikit yang saya sebutkan tadi, bila bercakap tak ada teks macam tu lah, sedikit yang tentang cara kita berinteraksi dengan kisah-kisah dahulu kala ini. Kita kena beringat, bila kita baca kitab tafsir, kadang-kadang banyak maklumat tambahan yang tidak kita pasti di mana sumbernya. Misalnya lah dalam kes Maryam ini, bila kita membaca di mana-mana buku lah ataupun kita belek kitab tafsir, kita dimaklumkan bahawa nama ibu Maryam adalah Hannah binti sekian-sekian. Sehinggalah sampai kepada Nabi Daud alaihissalam. Demikian juga bila kita tengok siapa itu Imran, kita akan jumpa susur galur nasab keturunan Imran, sehinggalah bertemu dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Mana datang nama tu panjang-panjang lebar?
Kalau kita nak sebut nama kita, boleh tak Galuh? Saya pun tak boleh. Haziah binti Husain bin Talib, Husain bin Talib, Talib bin mula dah. Talib bin apa tak tahu. Sampai situ miskin. Mungkin saya tak ingat lah. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita, keturunan kita pun kita tak boleh. Macam bagaimana kisah Maryam yang berlaku beribu-ribu tahun dahulu, ada kenyataan tentang nasabnya itu. Siapa yang cerita? Siapa cerita? Mana sumbernya? Nak tak nak, biasanya sumber-sumber sebegitu akan diambil daripada Taurat dan juga Injil. Kalau Nabi Isa, biasanya kebanyakan maklumat itu diambil daripada Injil. Kalau kisah Nabi-Nabi sebelum Isa AS, Musa, Harun dan sebagainya itu dalam kitab Taurat. Dalam sekarang ini dipanggil Old Testament, New Testament. Saya tak sempat nak buat cross check dengan kedua-dua kitab Injil Taurat tadi. Saya ada satu naskah dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang bila saya mengajar berkaitan dengan Israiliyat tentang qasas ini, saya tunjukkan kepada pelajar bahawa cerita yang kita jumpa dalam kitab tafsir ni, dalam kitab tafsir itu sebenarnya bersumberkan daripada Old Testament dan New Testament. Saya tunjukkan bukti kepada pelajar tentang supaya kita tidak terperangkap dalam perbahasan, apatah lagi sekiranya berlaku pertikaian terhadap perkara-perkara begitu. Memang itu cara kaedah pembentangan Al-Quran tentang qasas. Dia tidak spesifik. Dia tak nyatakan berlaku bila secara spesifiknya, nama siapa, di mana tempatnya. Sebab apa tujuan utama? Tujuan balik kisah yang berlaku. Bukan masalah nama si A tu Dolah, Mamat, Haziah, siapa tak. Bukan itu. Tapi apa sikap, apa tingkah laku, apa peristiwa yang berlaku, itu yang perlu kita renungi. Itu kena ambil ingatan lah. Dan saya bila saya buat sedikit orang panggil rujukan, buat sedikit pembacaan, saya temui banyak cerita-cerita yang tidak jelaslah sumbernya, walaupun diriwayatkan daripada Muhammad ibnu Ishaq misalnya. So bila saya cross check itu, dijelaskan misalnya oleh Syekh Said Hawa bahawa sumber kepada maklumat tadi adalah daripada Injil Matthew. Direct kan itu. So dalam kita nak memahami kisah Maryam pun juga kita mesti mengambil tindakan atau langkah berhati-hati. Okay? Jangan sibuk sangatlah pasal benda tu. Tak tahu tak apa, tak jejas. Orang panggil tak jejas, tak degih pun. Tak degih pun dia tak mengganggu proses untuk kita tadabbur makna. Itu yang penting untuk kita mengambil perhatian. Kalau tahu pun tak ada masalah. Tahu tak ada masalah. Kecuali kenyataan-kenyataan itu datang daripada hadis-hadis riwayat yang sahih. Yang tu kita boleh terima dan berpegang kepada kenyataan tersebut. Kisah Maryam ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita belik Al-Quran, kita akan temui nama Maryam ditemui atau diulang sebanyak 34 kali dalam Al-Quran, dalam 31 ayat. Dalam 31 ayat, 23 kali itu nama Maryam disebut dengan gandingan ataupun semasa Al-Quran nak menceritakan tentang Nabi Isa. Jadi dalam kes itu, nama Maryam itu disebut sebagai Isa bin Maryam, Al-Masih bin Maryam. Itu dalam kisah itu. Tetapi kalau ayat-ayat yang menyebut dalam konteks Maryam sahaja, kita boleh temui 11 daripada 34, dan 11 itulah yang saya sebut tadi terkandung dalam surah Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Maryam, Al-Mu'minun dan juga surah At-Tahrim yang bercerita direct tentang Maryam. Yang lain-lainnya itu, baki 23 itu digandingkan dengan nama Isa untuk nak isbatkan ataupun nak menafikan tuduhan Bani Israel bahawa Isa itu adalah anak Tuhan. So dalam proses nak menafikan itu, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa Isa itu adalah anak Maryam, anak sebagai manusia biasa. Dan Maryam ini, tuan-tuan dan puan-puan, satu-satunya nama wanita yang dirakamkan dalam Al-Quran. The only one. Kisah tentang wanita ni banyak disebut dalam Al-Quran, tapi tanpa nama yang jelas. Maryamlah satu-satunya wanita yang disebut
Dahlah disebutkan sekali sampai 34 kali. Ini menunjukkan apa kepada kita? Menunjukkan kemuliaan, kedudukan yang tinggi yang diletakkan oleh Allah SWT kepada Maryam. Kalau kita tengok dalam ayat-ayat yang lain, saya cuba ambil beberapa sampel. Bila Allah SWT nak bercerita tentang isteri para Nabi, misalnya isteri Nabi Nuh, isteri Fir'aun sendiri, maka diungkapkan dengan imra'ah. Macam orang kampung saya lah, dia tak panggil isteri, dia panggil orang rumah. Ataupun orang Tino kita, dia kata orang Tino. Mungkin inspirasi tu bersumberkan daripada takbir Al-Quran. Sebab Al-Quran berkata imra'atan Nuh, imra'atu Fir'aun. Kalau Al-Quran nak bercerita tentang isteri Nabi SAW, ungkapannya lain. Dia menggunakan kalimah azwajik. Dalam ayat yang lain disebut ya nisa'an nabi. Perbezaan cara Al-Quran mengungkapkan ataupun menamakan, ataupun Al-Quran menceritakan, membentangkan kisah-kisah wanita yang lain selain daripada Maryam alaihissalam. Okey. Tak ada payah jugalah Ustaz tak ada slide ni. Biasa dengan slide. Kalau ada bawa Al-Quran, boleh juga buka. Buka Al-Quran tu, jadi taklah tengok muka saya sajalah. Sekali-sekala tengok muka saya okey juga, tapi kalau 1 jam lebih tengok cemuh simpanlah sikit lah. Simpanlah sikit. Okey, asasnya dalam cerita kita pada pagi ini, saya akan bermula dengan surah Al-Imran menurut tertib mushaf lah. Okey, dalam surah Al-Imran. Jadi siapa bawa mushaf itu, kita akan tengok bermula daripada ayat 33. Okey, surah Al-Imran ayat 33. Bila Allah Subhanahu Wa Taala memulakan tentang kisah Maryam ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Ini ayat yang merakamkan kepada kita tentang Imran. Imran ni ayah kepada ayah kepada Maryam alaihissalam. Dan nama Al-Imran itu keturunan, keluarga Imran, bukan Imran seorang-seorang, tapi Al-Imran, keluarga. Keluarga Imran, zuriat Imran itu digandingkan dengan Nabi Adam, dengan Nabi Nuh, bahkan termasuk juga keluarga atau keturunan Nabi Ibrahim. Kepada kita kata bagaimana kita nak membina suatu generasi, suatu keturunan. Keturunan tu pentinglah dalam nak melahirkan generasi yang pada masa depan yang berkualiti. Yang ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menentukan dan memilih para nabi ini, termasuknya keluarga Al-Imran, diberi kedudukan yang tinggi mengatasi manusia yang lain pada zaman mereka. Mesti ada sebab kan? Kalau kita baca ulasan mufassir, dijelaskan bahawa antara sebab yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat keluarga Imran ini dari aspek kesolehan mereka. Bukan secara otomatik takdir Allah pilih secara sempurna, tidak, tapi kerana kesolehan keluarga Imran. Dari sudut peribadatan, nilai kerohanian yang tinggi yang diamalkan oleh Imran dan keluarga beliau, itu yang menjadi faktor pemilihan Allah ataupun Allah mengangkat darjat keluarga Imran. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu samiun alim. Mereka berkembang biak sebagai suatu keturunan yang setengahnya berasal dari setengah yang lain, dan Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Yang ini ada kaitan kalau kita baca di dalam tafsiran. Misalnya Asy-Sya'rawi, dia cerita kepada kita, keluarga Al-Imran ini, dia kata ada salah silah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalimah zurriyah itu menjadi dalil. Kalimah zurriyah dalam konteks kita, kalau kita sebut zuriat, keturunan ada. Keturunan yang ada pertalian darah.
Kalau macam saya dengan tuan-tuan dan puan-puan, tak adalah anak-anak yang kecil ini tak dipanggil zuriat saya kan? Sebab kita tidak ada pertalian darah. Tetapi dalam Al-Quran sebut zurriyah, dia memberi dua makna. Satu makna ada hubungan pertalian darah, dan yang kedua pertalian dari sudut keturunan, iaitu dalam melaksanakan tugas-tugas agama, tugas-tugas dakwah. Apa yang dibuat oleh Nabi Adam diteruskan oleh Nabi Nuh, kemudian diteruskan oleh Nabi Ibrahim dan keturunannya, seterusnya diteruskan oleh keluarga Al-Imran sehinggalah kepada akhir dari kalangan Bani Israel. So tugas sambung menyambung daripada satu generasi kepada generasi itu dinamakan zurriyah, termasuk dalam makna zurriyah, kerana mereka semua ini saling menyambung tugas membawa risalah ataupun menegakkan agama dan menjaga agama. Atas dasar keistimewaan ataupun peranan yang dimainkan oleh zurriyah inilah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat mereka mengatasi manusia yang lain. Okey. Dan saya disebut di awal tadi, berdasarkan kepada sumber yang dibentangkan dalam kitab-kitab tafsir, ayah Maryam bernama Imran, mak dia bernama Hannah. Tak apalah, kita ambil lah senang nak cerita dah. Senang nak cerita. Kedua-duanya ini, kalau kita tengok segala keturunan, meskipun berdasarkan kepada Injil, didapati akhirnya bertemu kepada Nabi Daud. Saya sebut tadi, Imran akhir nasabnya lah sekali bertemu pada Nabi Daud, manakala nasab ibu Maryam iaitu Hannah tadi akhirnya bertemu kepada nasab Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi bukan sebarangan orang lah. Tak apalah, kita Allah tak takdirkan macam tu. Tapi itu bukan penghalang untuk kita cari ilmu, nak menjadi orang soleh. Janganlah kata saya kata saya ni jauh sekali lah, bukan anak alim ulama. Ni bukan begitu. Ini satu-satu contoh. Sekiranya kita kalau ada rezeki ditakdirkan sebegitu, manfaatkanlah nasab keturunan. Kalau tak ada, itu pun tidak menghalang kita untuk menjadi orang yang soleh juga. Kedua-dua ibu bapa Maryam ini merupakan orang yang soleh, kuat beribadat di Baitul Maqdis. Kuat beribadat, dan diceritakan bahawa Imran dan Hannah tadi sebenarnya tak dapat anak mandul. Hannah tu mandul. Sampai ke satu tahap umur, adalah cerita, saya tak nak sebut kepada tuan-puan sebab di awal saya dah kata ingat-ingat, jangan duk cari selongkar kisah-kisah yang diambil daripada Injil. Saya tak ceritalah kenapa dan mengapa, tapi kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan akan jumpa kisah yang seronok didengar, ada kaitan dengan burung. Dia jadi imagine lah. Tu imagine macam ni. Saya beri contoh sikit. Ada riwayatkan dalam kitab-kitab tafsir. Dia kata Hannah ni mandul, tak dapat anak. Tapi suatu ketika dia bahasa saya, saya cerita balik dalam bahasa saya, sedang ambil angin, sedang bersantai-santai ambil angin, dia tengoklah burung. Tengok burung dekat sangka dia ada anak, rasa telio nak anak retek. Orang kampung saya cakap gitu. Nah, selama ni tak fikir pun nak ada anak. Sebab apa? Khusyuk beribadat. Khusyuk beribadat, berbakti kepada Baitul Maqdis. Tak terfikir. Tapi satu hari tu bila melihat burung yang begitu, datanglah terlintas di hati rasa keinginan nak dapat anak juga. Mesti seronok kan? Dia kata macam ibu burung itu berterbangan cari makan bagi ke anak. Happy, dia kata. Nampak tak? Macam kita lah. Nampak tak? Bila dah kahwin, orang tanya pula bila dah nak dapat anaknya. Dia ingatkan macam masuk, macam dia beli di kedai je. Ini satu inspirasi kepada orang yang dah berkahwin tapi belum dikurniakan anak. Itu adalah benda lumrah. Tengok para nabi terdahulu, orang-orang soleh dahulu pun diuji oleh Allah SWT dengan tiada anak. Tapi takdirnya Hannah ini, bila dia berniat begitu, dia berdoa betul-betul sungguh-sungguh kepada Allah SWT, ditakdirkan dia tu hamil. Semasa dia hamil itu,
Semasa dia hamil itu, dia bernazar. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محرر. Baru tahu hamil, diagnose hamil, terus bernazar kepada Allah. Sebab apa? Dia seorang yang soleh. Dia tak fikir benda lain dah. Kalau bila kita baca, saya tadi sementara tersampai awal, takin tak sempat nak belik, jadi saya baca dalam kereta tadi. Dr. Abdul Hayy, pengarang tafsir Pedoman Muttaqin, dia bercerita kepada kita cara Al-Quran ta'bir tu. Bila Al-Quran kata inni nazartu laka ma fi batni, sesungguhnya aku ya Tuhan, ya Allah, bernazar ma fi batni, apa sahaja yang dalam perutku, dalam kandunganku ini. Abdul Hayy kata dalam tafsiran dia kata, ungkapan sebegitu, ma fi batni, tak tahu lagi anak tu ialah akan berlaku keguguran ke, atau ada rezeki dapat dilahirkan, tak tahu lagi lelaki ke perempuan. Tetapi nak menunjukkan betapa tulus dan ikhlasnya Hannah tadi, dan syukurnya beliau kepada Allah SWT, beliau terus bernazar nak menjadikan anak dalam yang ataupun kandungan dalam kehamilannya tadi muharrara. Muharrara ni orang yang dibebaskan. Bukan bebas kepada isu perhambaan, tapi maksudnya orang yang dibebaskan daripada sibuk dengan urusan duniawi. Iaitu anak yang bakal dilahirkan nanti akan dinazarkan, akan diletakkan di bawah asuhan penjaga-penjaga ataupun pengkhidmat, orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis, sehinggalah sampai umur balik. Kita lah kalau dapat anak, kita tengok drama lah. Siapa yang baru dapat anak lagilah terasa. Saya ni tak ada anak kecil dah, anak besar-besar. Besar lah pada hak ni. Kita bila kalau siapa-siapa yang dah ada pengalaman kan, kita lepas kita bersalin, kita nak apa, nak tengok muka anak kita kan, nak jaga anak kita kan. Anak kita bunyi tu pun nak tidur pun tak jadi kan. Semua kita cepat. Tapi apa yang berlaku nanti, kita akan tengok kisahnya nanti. Bagaimana selepas Hannah bersalin, Hannah hantar bayinya tadi terus ke Baitul Maqdis. Sebab apa? Dia komit untuk melaksanakan nazarnya. Dia dah janji dengan Allah Taala. Okey. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dan niat atau nazar yang dipasakkan Hannah dalam hatinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan caranya bagaimana? Yang dikatakan fataqabbal minni, maka Allah terima nazar yang dikemukakan oleh Hannah itu, dan Allah menyusun atur proses asuhan dan pendidikan Maryam alaihissalam. Kita akan tengok nanti bagaimana Maryam dibesarkan, dijaga, diasuh, diberi ilmu oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Ini menandakan fataqabbal minni, tanda Allah SWT menerima nazar yang dikemukakan oleh Hannah. Okey, kemudian kita tengok bahagian kedua. Okey, itu dah cerita dah background Masa tadi dah sebut bagaimana Hannah tu mengandung. Kemudian tibalah saat kelahiran anak Hannah tadi. Sebelum berlakunya kelahiran Maryam, dalam setengah riwayat dinyatakan bahawa Imran meninggal dunia. Okey, kita dapat imagine dah bagaimana Hannah, orang panggil mutabakah lah, berlaku secara kebetulan. Dia dah bernazar nak serahkan anak ke Baitul Maqdis, berkhidmat di sana, dan kemudian dia diuji dengan kehilangan suami. Maksudnya tidak berlaku lagi tekanan untuk dia membesarkan anak seorang diri. Itu
Itu cantiknya bagaimana tadbir Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupan Maryam alaihissalam. Falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha untha. Bila tiba ataupun saat kelahiran dan apabila Hannah melahirkan Maryam alaihissalam, dia kata apa? Apabila ia melahirkannya, berkatalah ia, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan. Ini semacam, kalau kita baca kat semacam ada elemen apa? Kecewa lah. Sebab apa? Bila Hannah dia bernazar tadi, dalam konteks kita tahu lah, kalau kita nak hantar ke mana-mana jauh-jauh, bagi kita mengharapkan anak lelaki kan, pahala boleh berdikari. Anak perempuan ni manja-manja sikit. Hannah walaupun dia tahu ma fi batni tadi, dia tak tahu lagi apa jantina anaknya, tapi dia dah bernazar. Tapi dalam masa yang sama dia mengharapkan anak tadi adalah seorang lelaki. Tapi apabila dia bersalin, realitinya berlaku sebaliknya. Dia mengeluh dan meluahkan rasa kecewanya tadi. Aku telah melahirkan seorang anak perempuan. Seolah-olah, bagaimana aku nak melaksanakan nazar tadi? Seolah-olah nazarnya itu tak boleh dilaksanakan. Itu keluhan daripada Hannah. Jadi kalau kita lah, bila kita ditimpa suatu musibah, kalau kita orang panggil terpacul daripada mulut kita kalimah-kalimah seperti ini, dia adalah fitrah manusia. Fitrah manusia itu biasa, bukan menandakan kita menyesali takdir, tapi itu adalah fitrah manusia. Tapi cumanya Hannah ini dia cepat sedar, dan wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Ini ada dua makna lah. Ada setengah mufassir kata ayat tadi yang mengatakan bahawa Allah lebih tahu apa yang kamu lahirkan itu. Memang betul. Anak lelaki tak serupa dengan anak perempuan. Ada mufassir kata ini adalah ungkapan atau kata-kata Hannah. Ada setengah mufassir kata ia adalah firman Allah SWT, di mana kata-kata itu datang daripada Allah untuk memberi ketenangan kepada Hannah. Dua-dua boleh kita terima, tak ada masalah. Kalau kita katakan bahawa ayat tersebut daripada Hannah, itu menunjukkan Hannah selepas dia mengeluh dan melahirkan kekecewaan, dia tersedar balik. Cuma dari sudut khitab ayat itu adalah ayat dhamir, orang panggil bukan sebagaimana yang pertama. Yang pertama itu wada'tuha, aku. Yang kedua itu wada'at, dia. Maksud itu kita boleh tengoklah, mungkin ayat aktif, ayat pasif kalau kita pakai istilah dalam bahasa Melayu lah. So itu Hannah tersedar dan dia mengakui bahawa Allah lebih tahu apa yang takdir yang berlaku terhadap anak yang dilahirkan itu, dan dia mengakui memang tak sama anak lelaki dan anak perempuan. Kalau kita ambil makna kedua yang menyatakan itu adalah kita kata kembali kepada Allah Subhanahu Taala, kita boleh fahami bahawa itu adalah ayat ataupun bagaimana Allah memujuk Hannah dengan suatu janji bahawa walaisa zakaru kal unsa, memanglah anakmu ni puang. Kata anak puang, tak serupa dengan anak lelaki, tapi munanya ya Hannah, ya imra'ata Imran, anak puang kamu lahir ni bukan biasa-biasa seperti anak lelaki. Kalau takdir anak lelaki lahir tak serupa dengan kemuliaan yang aku janjikan terhadap anak perempuan kami. Sejuk hati dengar orang kata gitu. Sejuk hati kita. Sejuk. Maksudnya di situ Allah ajar kita untuk kita redha dan menerima ketentuannya. Kemudian wa inni sammaituha Maryam, dan Hannah menamakan anaknya tadi dengan nama Maryam. Maryam ni bahasa Ibrani, dia bukan bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab kita nak tasrih tak boleh lah. Kalau bahasa Arab pure kita boleh tasrih Maryam yumaryimu, tak boleh lah, berat lidah. Yang Maryam itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani bahasa orang Bani Israel lah. Yang bermaksud dalam bahasa Arabnya bermaksud ada dua maksud. Setengah mufassir kata bermaksud
al-abidah. Maryam ni makna al-abidah, iaitu ahli ibadat, orang yang buat ibadat. Kalau kita tengok tafsiran lain seperti yang dikemukakan oleh Az-Zamakhsyari kata al-khadimah, orang yang berkhidmat. Tapi khidmat sini bukan khodam cerita Piramli tu lah, di khadam tu bukan. Maksud al-khadim li Baitul Maqdis, orang yang memberi khidmat kepada Baitul Maqdis, pusat peribadatan agama daripada Nabi Musa alaihissalam. Wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Dan seterusnya Hannah mendoakan masa depan anaknya, atau mendoakan anaknya yang masih bayi itu demi menjaga, orang panggil apa bahasa, kalau bahasa ni pinjakan kelestarian macam tak guna, nak memastikan agama Nabi Maryam itu terjaga dan bebas daripada gangguan syaitan. Maka Hannah berdoa, mohon kepada Allah supaya menjaga anaknya ini Maryam dan memelihara daripada gangguan syaitan. Ini satu-satu kalau kita melihat, buat refleksi apa yang disebut oleh Syekh Asy-Sya'rawi. Dia kata ini adalah suatu perancangan pendidikan yang dibuat atau yang diatur, yang dirancang oleh Hannah sebagai seorang ibu. Dia melihat, dia tahu dah berdasarkan, sebab dia seorang yang abidah tadi, seorang yang saleh, kuat beribadat, hasil daripada keimanannya, kekuatan akalnya dan pengalaman hidupnya, dia dapati manusia ni, kita ni akan terbabas daripada landasan agama. Dan satu-satunya tempat untuk kita minta berlindung adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah nilai yang perlu kita orang panggil teladani lah. Kita perlu teladani. Seterusnya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Cerita ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita perhatikan, dia semacam mana tadi? Saya baca separuh sebab apa? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, itu yang saya sebut di awal tadi semacam terlompat. Take note dulu situ. Buh tanda bintang dalam kepala. Okey. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah Subhanahu wa taala, doa Hannah tadi, doa dia apa? Yang tadi kan nazar nak menjadikan Maryam itu menjadi khadim di Baitul Maqdis, dan juga Maryam itu terpelihara daripada gangguan syaitan. Maka Allah kata fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah terima, Allah kabulkan permintaan Hannah tadi. Okey. Qabul hasan ini, qabulin hasanin, ta'bir al-Quran hasanin, Sya'rawi dia kata daripada sini kita boleh ekstrak keluar dua elemen atau dua dasar pendidikan yang baik sebagaimana yang diterima oleh Maryam alaihissalam. Pertama, di sini kita nampak bahawa Maryam itu berada di bawah didikan rohani yang dikatakan Allah qabul hasan, terima dengan penuh kebaikan, dengan penuh kerelaan. Dan didikan Rabbani yang diterima oleh Maryam alaihissalam itu bukan selepas lahir, bermula dalam kandungan ibu. Mana? Masa dia dalam perut mak dia tu, tidakkah mak dia bernazar tadi, niat dapat anak ni nak suruh jadi sekian. Cuba cek kita kalau siapa dah ada anak. Sebelum ni kita lagu mana kat duk gosok-gosok perut esok-esok niat nak jadi anak kita jadi apa? Ada tak kita niat sebelum kita rupa? Bagi adik-adik yang muda belia tu ambil ingatan. Esok-esok tu pasang niat daripada awal lagi. Sebab tarbiyah rohaniyah itu bermula daripada dalam kandungan. Tak semestinya baca surah Maryam. Ini baca Quran surah Maryam sebab apa? Nak suruh budak bersalin. Baca surah Yusuf sebab apa? Nak suruh anak comel lawa. Apa niat tak kena dah. Bukan gitu. Baca surah Maryam tu supaya kita nak ikut teladan mak Maryam tu.
Dan anak kita lahir esok-esok berperangai, berperibadi seperti Sasiyah Maryam. Tak kira lelaki ke puan, tu pentingnya kena betul niat tu balik. Okey, yang kedua, Allah kabulkan doa dan permohonan Hannah tadi menjadi bukti ketulusan Hannah semasa dia bernazar. Maka di situlah Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan Maryam dengan suatu pendidikan yang sempurna. Allah atur dan Allah takdirkan Maryam itu akan ambata ni kalau kita belajar bahasa Arab tumbuh, menumbuhkannya. Tumbuh macam tanam pokok dah. Tak semai benih, kita akan melihat bagaimana benih itu akan menumbuhkan pokok. Itu menunjukkan proses tarbiyah yang berlaku kepada Maryam alaihissalam. Allah takdirkan Maryam itu membesar, meningkat dewasa di bawah didikan rohani, dipimpin oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Bukan calang-calang orang lah yang menjadi gurunya, pembimbingnya. Bukan sekadar guru, pengasuh. Pengasuhnya itu Nabi Zakaria ini adalah pak saudara kepada Maryam sendiri. Cantik tak aturan Allah. Ayah dia meninggal sebelum dia lahir. Kalaulah kecek kalaulah ni tak molek sebenarnya. Kita cuba nak menyuntik sesuatu dalam hati kita. Kalau ditakdirkan Imran itu masih hidup, semestinya penjagaan proses tarbiyah tadi akan berada di bawah Imran. Tapi Allah aturkan semua itu. Allah atur semua itu, ditakdirkan Imran meninggal, kemudian Maryam tidak berada di bawah jagaan ibunya, sebaliknya di bawah jagaan seorang yang saleh, iaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Daripada kecil orang panggil anak merah lagi. Sanggup dia berpisah? Tak sanggup lah weh. Yang tu orang kampung kata jadi gila meroyan tu. Nanti kita tengok lagi apa trauma yang lain, kita tengok nanti. Okey. Kullama daha rizqa. Okey, cerita ni dia semacam nak kata ialah kalau kita lihat secara kulitnya semacam terlompat. Kalau dia susun atur dah cantik, maksudnya selepas ditentukan Zakaria sebagai pengasuh, so dalam proses Nabi Zakaria jaga dia, Nabi Zakaria letakkan Maryam di satu mihrab. Mihrab ini suatu kali Zakaria masuk bertemu Maryam di mihrab itu, wajada indaha rizqa. Zakaria mendapati ada makanan yang lain, bukan yang dia hidangkan. Orang lain no entry tau. Ibaratnya kalau pintu situ tulis no entry, tak ada siapa lain boleh masuk. Zakaria lah duk masuk keluar atau hidangkan. Bukan KFC kan, bukan McDonald ni. Tetapi yang dikatakan itu sebagaimana tafsiran yang dibuat oleh Mujahid. Mujahid ni seorang tabi'in. Dia kata apa? Dia kata makanan ini berupa buah-buahan musim dingin. Buah apa tahu musim dingin? Apa ada dekat sana ni? Sejuk. Buah apa ada? Buah anggur. Buah yang musim sejuk, musim dingin, tetapi didapati pada musim panas. Demikian sebaliknya. Pelik. Ini adalah tanda-tanda khariqun lil'adah. Luar biasa. Mana nak cari? Ibarat orang mengidam tu. Nak pelik aku tak ada musim ni. Tapi sekarang tak pelik sangat. Nak durian, nak makan durian, tapi bukan musim durian. Nak cari durian kat mana? Misalnya bukan begitu Tapi inilah yang didapati oleh Zakaria setiap kali dia masuk melihat ataupun berjumpa Maryam alaihissalam di mihrab. Dia tanyalah, anna laki haza, hey Maryam, mari mana makanan ni? Aku tak ada hidang pun lagi ni. Tak jumpa lagi, pelik. Apa jawapan Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini adalah pemberian atau makanan ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah boleh bagi rezeki kepada siapa-siapa sahaja di luar dengan cara yang di luar kebiasaan, tanpa disangka-sangka.
Itu menunjukkan kesan kepada tarbiyah yang diterima oleh Maryam. Tak tahulah besar mana dah masa ni kan. Itu tak ada cerita, tak ada kenyataan tentang dah besar mana masa ni Maryamnya. Tapi itu menunjukkan bahawa bagaimana utuhnya akidah Maryam alaihissalam, kebergantungan, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama peristiwa yang berlaku ini menjadi bukti ataupun tanda kepada karamah kemuliaan Maryam alaihissalam. Keramat, bahasa kita panggil keramat. Keramat memang. Ini tanda keramat yang pertama lah yang diceritakan di dalam surah Al-Imran ini. Okay. Yang saya kata lompat tadi ayat 37. Okey. Saya undur sikit lah. Dulu. Saya ke depan lompat sikit. Dzalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Ayat ni, khitab ayat ni Allah tujukan, sasaran ayat ini Allah tujukan dzalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik, Allah tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tujukan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad mengambil istifadah daripada kisah Maryam dan juga Nabi Zakaria itu. Demikianlah sebahagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu, sedang engkau Muhammad tidak ada masa bersama-sama mereka pada waktu itu. Yang saya nak tunjukkan di sini, iaitu ketika mereka mencampakkan kalam masing-masing untuk mengundi siapakah di antara mereka tadi akan menjadi pengasuh kepada Maryam. Tadi kita dah cerita wa kaffalaha Zakaria. Allah takdirkan Maryam diasuh oleh Zakaria. Kemudian Al-Quran cerita kullama dakhala 'alaiha al-mihrab ila akhir al-ayat membesar. Tiba-tiba lepas tu dia cerita pasal benda lain pula. Nanti dia cerita pasal Zakaria pula. Ayat 38 sehingga ayat 43 tu nanti dia akan cerita tentang Nabi Zakaria. Kemudian ayat 44 dia undur balik cerita tentang bagaimana Allah takdirkan atau proses yang berlaku sehinggalah Nabi Zakaria itu terpilih sebagai pengasuh. Sepatutnya nak kata kat cerita ni, cerita awal lah. Bawa anak dia pergi Baitul Maqdis, kemudian berlakulah undi. Kalau itu ikut kronologi biasa, berlakulah undi di kalangan penjaga-penjaga di Baitul Maqdis nak menentukan siapa yang akan mengasuh Maryam. Tapi tak, Quran cerita ke lain, kemudian dia undur balik ke sini. Tu saya kata tu, kalau nampak sepintas lalu macam terlompat-lompat lah. Tapi ada tujuannya, tujuannya di sini. Bagaimana Nabi Zakaria itu ditentukan menjadi pengasuh? Orang comel, orang juhu. Siapa tak berkenan? Semua orang berkenan kan? Maryam anak kepada Hannah, seorang yang salihah. Ayah dia Imran, seorang abid, seorang yang salih. Siapa tak nak jaga anak orang yang soleh? Kita kalau kita diminta nak mengasuh anak orang, kita tengok dulu anak dia ni jenis buat PL ke tak. Macam nak tahu anak dia buat PL ke tak? Tengok mak ayah dia kan. Kita pemilih. Yang ini berdasarkan kepada ciri-ciri yang ada pada Maryam dan juga ibu bapanya itu, menyebabkan ramai orang berebut nak jaga Maryam. Zakaria kata, akulah boleh jaga dia sebab aku ni pak saudara dia. Nabi Zakaria tak kecek Kelantan lah. Saya je. Undi. Jangan cabut undi lama dah. Proses cabut undi bukan mengundi sama kita ni je. Proses mengundi, cuma mengundi dia ni dalam situasi masa itu dia guna anak panah. Adalah riwayat, saya tak cerita detail lah. Dan ingat Allah sebut wa kaffalaha Zakaria pada ayat terawal itu. Allah memang takdirkan Nabi Zakaria. Maka ditakdirkan oleh Allah, panahan orang lain semua tak kena. Hanya sasaran. Jadi Maryam diasuh ataupun Zakaria pun mendapat tanggungjawab, mendapat amanah untuk memelihara dan mengasuh Maryam alaihissalam. Itu ceritanya. Memang berbalah ni.
diceritakan oleh mufassir seperti Asy'arawi, Ibnu Katsir dan sebagainya. Dia kata benda-benda perkara-perkara mengundi ni kena mengundi ni sebabkan berlaku pertikaian ataupun perselisihan yang serius. Kalau tak serius, taklah sampai kena mengundi. Serius, masing-masing nak jaga Maryam alaihissalam. Okey. Kemudian kita undur balik Maryam di bawah jagaan Zakaria. Kita sebut tadi, bila Zakaria tanya, Maryam, mu dapat daripada mana makanan yang pelik ni, yang ajaib ni? Maryam jawab, semua tu daripada Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Daripada situ Nabi Zakaria terkesan dengan jawapan Maryam alaihissalam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itu di sana, ada setengah terjemahan dia kata di sana, Zakaria pun berdoa kepada Tuhannya. Bila Maryam menjawab dengan penuh yakin tentang rezeki daripada Allah, dan Allah itu berkuasa untuk memberi rezeki kepada manusia siapa yang Allah kehendaki, dengan cara yang tidak disangka-sangka. Bermakna mungkin perkara tersebut berlaku di luar faktor sebab dan musabab. Sebab musabab. Kalau buat begini, dapatlah begini. Kalau tak buat, tak dapat. Itu sebab musabab. Tapi bila jawapan Maryam kata innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Zakaria pun semasa itu dia memperolehi kekuatan untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia pun dapat anak. Dalam surah Maryam ayat awal itu diceritakan bagaimana Zakaria ini pun tak dapat anak. Umur tua dah. Dalam satu riwayat itu dikatakan umur dia dah 120. 120. Kalau kita cari umur 120 setara mana? Kan? Lagi tua dah. Mandul. Umur dah dekat 100 tahun. Kalau kita fikir secara logik, ada potensi lagi ke nak dapat anak? Orang kalau dah bertahun-tahun, contohnya dah ditakdirkan Allah dah 15-16 tahun kahwin, tak dapat rezeki, dah berubah dah. Doktor kata tak ada masalah, okey. Suami sihat, normal, isteri okey, no problem. Tapi dah 15-16 tahun masih tak ada anak, kita kadang-kadang give up, muda. Tapi ini dah tua. Ini yang diceritakan dalam surah Maryam. Saya tak baca di sini, nanti tuan-tuan puan-puan boleh tengok surah Maryam itu. Bagaimana Zakaria mengadu, ya Allah, aku ni dah tua dah ya Allah, ya. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Surah Maryam ayat awal itu. Aku ni dah tua tapi tak ada waris yang nak meneruskan agama buana ni. Eloknya kalau aku dapat juga Tapi apa yang tidak putus asa. Dan Zakaria terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan, manalah tahu kalau dalam kes Maryam tadi Allah menunjukkan sesuatu di luar kebiasaan, manalah tahu Allah nak memberi rezeki kepada baginda dalam keadaan di luar kebiasaan, min ghairi tariqil mu'tad, di luar jalan yang biasa-biasa itu. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Apa yang dimintanya? Wahai Tuhanku, Rabbi habli min ladunka, hebahkanlah, habli, kurniakanlah kepadaku, min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah. Tafsiran ulama atau mufassir terhadap kalimah habli ini, kalau kita tengok misalnya Sya'rawi, dia kata kalimah habli ni, ungkapan habli, kurniakanlah kepadaku, berikanlah kepadaku ini, dia kata satu ungkapan yang menunjukkan kita minta permintaan untuk dapat anak tanpa sebab dan balasan. Ibarat kita kata hibah. Kita boleh paksa orang hibah kita. Hibah ni satu pemberian dengan penuh kerelaan. Boleh saya tapi ambil terus. Tak boleh. Kita boleh minta, tapi dalam bentuk habli.
Min ladunka ini suatu pemberian yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abu Hayyan. Dia kata suatu pemberian yang di luar faktor sebab dan anak yang diminta tadi pun dinyatakan secara jelas zurriyatan tayyibah. Ayat ni dah orang selalu beramal untuk Allah dimurahkan rezeki, lepas berkahwin tu dapat anak, dia tak rasa pengalaman ini. Tapi orang yang diuji oleh Allah, diuji kesabarannya, dia akan rasa, dia akan melalui seketika dan mungkin dalam tempoh yang panjang apa yang dirasai oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Dan bagaimana doa ini sangat orang panggil boleh meruntun perasaan dan juga boleh menghimpunkan rasa kebergantungan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau sentiasa mendengar, menerima doa permohonan. Ini satu perkara yang perlu kita mengambil perhatianlah. Dan saya rasa ramailah yang beramal untuk doa ini, jadikanlah satu amalan kepada kita. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat untuk mengkhabarkan kepada Nabi Zakaria cerita tentang kabulnya doa Nabi Zakaria ini. Tuan-tuan, puan-puan boleh baca dalam surah Maryam selain daripada surah Al-Imran. Ayat yang berbeza tetapi konten ceritanya saling menyokong antara satu sama lain. Daripada website JAKIM, terbalik Fanadat duduk sebelah sana, sepatutnya al-malaika. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Jadi bagaimana Allah tunjukkan kabulnya permintaan Nabi Zakaria tadi, iaitu malaikat memanggilnya ketika dia sedang solat di mihrab. Okey, Allah beri kabar gembira bahawa dia akan dapat anak yang diberi nama Yahya. Detailkan cerita ini sebab ini dalam kes Nabi Zakaria. Cumanya apa yang kita nak tunjukkan di sini pada ayat 40 ini, qala aqir qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Kalau kita banding dengan ayat ataupun kata-kata Maryam tadi, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dalam kes pengurniaan anak kepada Nabi Zakaria, saya dah sebut banyak kali adik-adik bahawa pengurniaan tadi berlaku di luar faktor kebiasaan ataupun sebab-sebab. Dengan umur macam tu memang confirm tak subur dah. Tapi bagaimana? Dah lah mandul lagi. Tua memang tak subur. Kemudian dari sudut perubatannya, tua tak subur, mandul. Macam mana kalau dah mandul itu boleh dapat anak? Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Yang ini yang diluahkan macam percaya tak percaya je. Nabi Zakaria mengharap dapat anak, tapi bila diberitakan sebegitu macam tak nak percaya. Macam mana boleh ni? Aku dah tua, isteri aku mandul, macam mana boleh dapat anak? Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Akhirnya kerisauan atau seolah rasa macam tak nak percaya tadi diselesaikan, ditutup, dipadamkan dengan meyakini bahawa Allah itu boleh melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Kun fayakun. Kadang-kadang jika kita tidak diingatkan, kita pun elemen inilah soal keyakinan kita kepada ketentuan Allah ini kadang-kadang terkukat. Saya rasa sebab itulah tujuan tuan-tuan dan puan-puan datang pada hari ini. Saya bukan nak mengajar tuan-puan dan puan-puan setengah-setengah maklumat ini tuan-tuan boleh baca. Tapi ini adalah bagi saya menganggap sebagai suatu tazkirah, suatu peringatan semula kepada saya sendiri, kepada tuan, melihat kembali di manakah kedudukan kita berbanding ataupun bila kita berdepan, bila kita berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menyentuh tentang Maryam alaihissalam. Ayat berikutnya Allah sebutlah tanda. Tadi dia sebut dah tadi soal keimanan. Innallaha yaf'alu ma yasha. Kemudian Allah sebutkan lagi tanda bahawa memang betul kamu akan dapat anak, ialah Allah kata kamu tak boleh bercakap selama 3 hari. Bukan dia tak nak bercakap, tak boleh nak bercakap selama 3 hari. Sebenarnya itu berlaku sebegitulah.
Dalam masa yang sama Allah perintahkan Nabi Zakaria zikir, ingat Allah, bertasbih. Sebab tanda syukur di atas kurniaan tersebut. Itu dia selit. Kalau kita tengok tertib tadi, cerita pasal Maryam, kemudian selit cerita tentang Nabi Zakaria pula. Lepas tu undur pasal Maryam pula. Kuana kira lagu tu. Kalau buat skrip drama, entah orang tak nak terima drama kita. Sebab cerita kejap ke sana, kejap ke sini. Orang nak menonton drama kita pun mungkin tak ramai sebab ceritanya sekejap lompat-lompat. Lepas Allah cerita pasal Nabi Zakaria, Allah kembali cerita tentang Maryam pula. Allah kembali cerita tentang Maryam, bagaimana Allah memberi suatu statement tentang kedudukan Maryam. Wa idh qala Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Di sini ni kalau kita baca tafsir, baca beberapa kitab tafsir, setengah mufassir saya ada semak sikit Said Qutb dan juga Said Hawa. Dia cerita yang berbentuk flashback ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengingatkan Nabi SAW yang kita sebut pada ayat 44 tadi. Itu tujuannya. Di sini juga menjadi tanda keramat Maryam yang kedua. Yang pertama tadi, keramat tadi dia mendapat rezeki yang ajaib tadi. Yang ini tanda keramat yang kedua, di mana berlaku dialog antara malaikat Jibril dan juga Maryam alaihissalam. Di mana Jibril diutuskan oleh Allah menyerupai seorang lelaki dan berkata-kata dengan Maryam. Dalam hal keramat dia tu benda bukan pelik lah. Sebab apa? Dalam satu hadis Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi bersabda, "Lau tadumuna ala ma antum alaihi indi wa fi dzikri lasafahatkumul malaikah." Nabi bagi tahu kita, kalau konsisten, beriltizam dengan sunnah Nabi, yang beramal dengan sunnah Nabi, berzikir, lasafahatkumul malaikah. Musafahah ni macam Nabi kata malaikat bersalam. Malaikat boleh berjumpa, berdialog dengan kamu lah. Ini yang hadis diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang sahih. Jadi apa yang berlaku kepada Maryam dan juga para wali Allah yang lain itu adalah suatu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perkara yang sia-sia ataupun perkara khurafat, yang betul berlaku. Allah nyatakan di sini, Allah pilih Maryam, sucikan Maryam, dan kedudukan Maryam itu mengatasi wanita-wanita yang lain. Kedudukan Maryam ini ada disebut dalam hadis Nabi SAW. Ada beberapa riwayat. Belik tafsir Ibnu Katsir, tuan-tuan akan temui sejumlah riwayat. Antaranya sabda Nabi SAW. Nabi sebut kepada kita, khairu nisa'il alamin arba'. Ada 4 wanita terbaik atas dunia ni, yang mengatasi wanita yang lain. Yang pertama Nabi sebut Maryam bintu Imran. Yang kedua Khadijah Zahra, dan yang keempat Asia. Fatimah tu anak Nabi sendiri, Khadijah isteri Nabi. Tapi 2 wanita lain yang khairu nisa, wanita terbaik, Maryam dan juga Asia. Yang ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Daraballahu mathalan, bagaimana Allah mengemukakan contoh teladan kepada orang beriman 2 wanita. Satu Imra'at Fir'aun, satu lagi Maryam bintu Imran. Ini 2 wanita yang menjadi suri teladan kepada seluruh orang yang beriman. Ini menunjukkan pemilihan atau kemuliaan yang dimiliki oleh Maryam alaihissalam. Maryam alaihissalam. Kemudian apa Allah sebut kepada Maryam? Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Kemuliaan tu
tak jadi apa kalau kita tidak meneruskan dengan peribadatan dan kesalehan. Justru Allah memerintahkan Maryam supaya sentiasa taat kepada Tuhanmu, kepada Allah Taala, solat, sujud dan rokok bersama ahli-ahli ibadat yang lain di Baitul Maqdis. Apa tujuan Allah? Dia bagi statement melalui perutusan malaikat Jibril, bagi tahu kedudukan Maryam, kemudian perintahkan Maryam supaya teruskan beribadat. Ada something, orang panggil hidden agenda yang tersembunyi di sebaliknya itu. Yang itulah yang dinyatakan pada ayat berikutnya, idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Rupa-rupanya Maryam dimuliakan, diberi karamah, ditakdirkan mendapat didikan yang sempurna di bawah Nabi Zakaria. Kemudian diperintahkan supaya beribadat, ketaatannya itu rupa-rupanya perkara-perkara tersebut menjadi suatu persediaan untuk Maryam menerima ujian dan cabaran yang seterusnya. Bukan saja-saja sebab itu bila kita ditimpa musibah, ditimpa ujian, ingatlah ada something yang Allah janjikan kepada kita. Tinggal lagi sama ada berlaku cepat ataupun lambat. Kita boleh menanggapinya ataupun sebaliknya. Apa ujian yang pertama? Allah kata melalui perutusan Jibril, Allah nyatakan bahawa Allah memberi khabar yang menggembirakan kamu dengan mengurniakan seorang anak. Yubasyir, buat jahat tiba-tiba dikatakan akan dapat anak. Hei, berita gembira ke berita tak gembira? Tapi takbir Allah SWT, dia kata yubasyiruka, berita gembira. I want to make you happy, dia kata. Nama siap bagi tahu dah. Nama dia Al-Masih. Dan anak yang bakal kamu lahirkan tadi akan menjadi seorang tokoh yang terkemuka di atas dunia. Wajihan fid dunia. Tokoh terkemuka dia apa? Sebab Isa ini akan menjadi rasul terakhir daripada kalangan Bani Israel, membawa ajaran akidah. Wa minal muqarrabin fil akhirah, dan di akhirat nanti dia akan menjadi golongan orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Allah describe lagi apakah sifat anak yang bakal dilahirkan nanti. Daripada kecil, masa baby lagi boleh bercakap dah. Anak kita mau berapa tahun boleh cakap? Betul? 6 bulan, 7 bulan, setengah orang tu 9 bulan, setahun ada kita boleh cakap. Semasa ia dewasa, ia menjadi seorang yang soleh. Kalau kita orang janji kita, mau marilah kuliah tadabbur, tak mari lagi tu. Mau mari ke, mau dapat tadabbur bagi mau makan tengah hari. Bukan sekadar makan tengah hari, dia bagi nota percuma, dia bagi hadiah lagi, free of charge. Janji-janji kita rasa nak pergi dah. Seronok dah kita, seronok. Sebab orang janji anak yang bakal dilahirkan oleh Maryam tadi dengan ciri-ciri yang sangat bagus. Tapi apa respon Maryam? Qalat Rabbi anna yakunu li walad. Ya Tuhanku, aku mana kan? Macam mana aku boleh dapat anak? Walam yamsasni bashar. Tak ada kahwin, tak buat jahat dengan mana-mana, tapi tiba-tiba boleh dapat anak. Ketiga, kita bertemu dengan ungkapan ini di dalam surah Al-Imran. Qala kadzalik Allahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah itu bila dia kehendaki, dia akan berhak melaksanakan sesuatu perkara. Apa yang Allah buat? Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Allah cuma kata kun fayakun.
Sebab itu takbir bila cerita tentang Isa ni, kelahiran Isa min ruhina ini, sebab proses kejadian ataupun kelahiran Isa itu melalui kalimah Allah Subhanahu taala kun fayakun. Kali ketiga kita jumpa tentang innallaha yakhluqu ma yasha wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian Allah ulang balik, siapa lagi anak? Seolah-olah Maryam tak percaya ni. Maryam tak percaya. Dia cerita lagi, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Allah describe lagi apakah peranan yang akan dibawakan oleh Nabi Isa pada masa depan. Allah akan mengajar ilmu menulis, hukum, hakam, atur agama. Ibaratnya mu tak payah fikirlah. Tidak apa anak macam mana pendidikannya, atas sekolah tadika mana, sekolah mana, masuk U mana tak. Kita fikir sampai macam tu untuk anak kita. Tapi yang ini Allah bagi jaminan kepada Maryam. Tak payah fikir, tak payah risau. Allah akan mengajar dia ilmu hukum hakam agama, kandungan kitab Taurat, kandungan kitab Injil. Bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam alaihissalam. Okey, kalau kita ambil sikit yang dalam penceritaan tentang Maryam di dalam surah Al-Imran dah selesai. Kita tengok sikit dalam surah Maryam. Dah 11.30 dah ni. Boleh lagi ke? Kau siapa nak balik dah? Boleh. Ya, ikut setuju anak murid lah. Boleh nak? Pengajar boleh nak sikit lagi. Rasa tak puas tak apa habis. Saya balik nanti saya tak puas hati. Sebab bila saya buat benda ni, suami saya kata, nak pergi bentar ke tak kerja benda ke? Macam buat assignment, dia kata saya. Dia tengok saya duduk belok wajah, saya kata tak boleh lah. Sebab orang dah panggil ni, kita kena prepare sikit lah. Tak buka soal jawab lagi tu. Saya tak boleh lah, biar saya puas hati. Itu style saya lah, saya kena puas hati dari sudut persediaan. Jadi kalau saya tak kongsi apa yang saya telah itu dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa balik tu dalam keadaan something yang terlekat lah. Tengok sepintas lalu saja. Kisah yang sama lagi, cuma penceritaan di tempat yang berbeza dan dimensi tambahan. Yang dalam surah Maryam banyak bercerita tentang proses kehamilan dan juga proses kelahiran Nabi Isa. Wa dzkur fil kitab Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Bila Maryam itu mengandung, dia memencilkan diri dia. Kenapa dia pencilkan diri dia? Jauh daripada keluarga, jauh daripada orang ramai. Dia takut apa yang berlaku kepada dirinya itu akan menjadi fitnah kepada agama. Kalau kena batang hidung dia sendiri tak apa, tapi akan jadi fitnah kepada agama. Sebab apa? Maryam ini seorang abidah, seorang yang soleh. Berlaku macam tu. Macam kita kata, budak sekolah agama curi. Kita nampak jahat-jahat double-double lah. Tapi budak sekolah menengah tu buat benda tu. Kita pun okey, biasalah tu. Respon kita kan. So Maryam risau keadaan begitu akan takhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Ini proses bagaimana Allah meniupkan ruh kepada Maryam sehingga dia boleh mengandung. Yang ini semasa malaikat Jibril datang menyerupai seorang lelaki nak berlaku dialog, Jibril datang menyerupai lelaki. Maryam takut dah. Takut apa? Sebab dia dalam keadaan di mihrab itu, tiba-tiba datang lelaki, maka dia kata apa? Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyyah. Aku berlindung kepada Allah yang Rahman dari gangguanmu. Tu pun kalaulah mu tu orang bertakwa. Kita nak cakap dengan pencuri gitu ke? Betul lah, orang jahat tu tak bertakwa dah. Tapi dalam kes ini bermakna di situ berlaku suatu orang panggil apa, langkah keselamatan kalau saya boleh katakan begitu, yang diambil oleh Maryam alaihissalam. Kemudian berlakulah dialog antara Jibril dengan Maryam, di mana Jibril bagaimana boleh dapat anak dan aku ni tak, cuma dalam yang tambahan walam aku baghiyah. Bukan sekadar walam yamsasni bashar, walam aku baghiyah. Tak pernah buat jahat sekali apa-apa pun, tak pernah berzina. Itu. Kemudian di sinilah kita melihat ujian yang kedua berlaku kepada Maryam. Dahlah mengandung,
Tampung pula duduk seorang-seorang dalam keadaan terpencil. Bila sampai masa nak bersalin, dia nyatakan di sini, maka Maryam hamillah, lalu ia memencilkan diri dengan kandungannya ke suatu tempat yang jauh. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Bila masa nak bersalin, fa'aja'aha al-makhadu ila jiz'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya. Mengandung seorang-seorang. Bila masa nak bersalin seorang-seorang. Cuba carilah siapa yang ada pengalaman duduk seorang-seorang ataupun suaminya duduk jauh. Jenis pasangan yang berjauhan. Suami kerja di utara, dia duduk sini. Ataupun suami di Sabah Sarawak, dia duduk sini. Bagaimana dia menghadapi saat-saat kehamilan seorang diri? Tapi tu boleh tahan lah, walaupun tak jumpa mata, tapi boleh hello-hello kan. Boleh WhatsApp, boleh buat video call. Boleh, lepas tu kalau rasa apa-apa boleh pergi klinik kan, jumpa doktor. Maryam ada gitu ke? Tak ada. Cucu imagine lah, duduk seorang-seorang lagu tu. Diuji dengan mengandung dalam keadaan yang sebegitu, kemudian menghadapi kehamilan perseorangan. Bila tiba nak bersalin pun macam tu juga. Masya Allah, hebatnya wanita ini. Dan ayat seterusnya 23, 24 itu adalah bagaimana Allah describe, cerita kepada kita proses Maryam bersalin dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memberi panduan supaya Maryam itu bersandar ke pangkal pokok tamar, goncang pokok tamar supaya buah tamar turun, dapat makan, kemudian ada mata air. Itu tuan-tuan puan-puan baca baliklah. Saya tak nak cerita detail lah. Kalau ada setengah penulis, dia melihat ayat-ayat ini menunjukkan aspek dia panggil ijaz ilmi. Ada elemen-elemen saintifik ataupun kemukjizatan dari sudut ilmu yang Allah nak cerita kepada kita. Kenapa pokok tamar? Kenapa suruh goncang sehala? Kenapa ada mata air? Untuk apa? Banyaklah ceritanya. Kalau kita baca, saya punya pendekatan bila saya mengajar tafsir, saya tidak berhasrat untuk bawa student saya menerokai aspek-aspek itu terlalu jauh, sebab kadang-kadang kita terbabas daripada tujuan penceritaan Al-Quran tentang ini. Itu orang panggil jauh daripada maqasidul Quran. Memang betul, ayat-ayat ini kita boleh relatekan apa khasiat kurma. Tu orang cerita lah, membekalkan tenaga, glukosa, macam-macam tu. Itu memang ada setengah pengkaji atau mufassir yang mendetailkan aspek itu kepada kita. Fakuli washrabi wa qarri aina. Okay? Fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Selepas Maryam bersalin itu, Maryam diminta makan minum. Betul lah, makan minum dah, nak suruh dapat tenaga. Bila dapat tenaga, kita dapatlah menenangkan diri kita. Bolehlah kita kurangkan kerunsingan. Lepas itu Allah perintahkan kepada Maryam, mu jangan cakap apa-apa, mu puasa, mu nazar, mu puasa. Lepas tu jangan bersempang dengan bercakap. Kalau jumpa orang tanya, jangan kata apa-apa, relax, kunci duduk, diam je. Ada beberapa taujihat yang saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekejap lagi. Kemudian dah selesai bersalinnya itu semua, Maryam bawa anak dia tadi, Isa tadi, bertemu dengan Bani Israel. Bila bertemu dengan Bani Israel, orang katanya lah, qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Weh Maryam, mu buat jahat ke apa ni? Macam mana mu dapat anak? Mu berzina ke? Mu apa ni Maryam? Macam mana mu boleh buat ni? Mu kan orang soleh, ayahmu kan orang soleh Imran, makmu kan orang yang solehah. Macam mana mu boleh buat benda terkutuk ni? Soalan bertubi-tubi diajukan kepada Maryam. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Ini pertanyaan dikemukakan oleh Bani Israel. Fa asyarat ilai. Maryam tak kata apa, tak jawab. Apa Maryam buat? Dia tunjuk kepada anaknya, kepada Isa.
Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Orang peliklah. Macam mana nak suruh budak kecil baby tadi explain bagi pihak kamu. Tapi di situlah apa yang Allah janjikan di awal tadi kepada Nabi kepada Maryam, bahawa anak yang bakal lahirnya tadi wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Anak kecil tadi akan boleh bercakap, maka di sinilah berlaku Allah tunjukkan mukjizat tanda kebesaran. Wa ja'alani nabiyya. Satu statement tentang siapa itu Isa dan fungsinya sebagai seorang nabi yang diutuskan kepada Bani Israel, dan bagaimana Isa nanti akan dianugerahkan kitab Injil. Dan cerita ayat selepas itu, ayat 31 dan selepas itu bercerita tentang terhadap atau kepada Bani Israel. Ini ceritanya tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak rumuskan, saya masa sikit lagi lah. Kalau kita buat refleksi bagaimana daripada kisah Maryam, kisah Nabi Zakaria itu sendiri, dia menunjukkan kepada kita keperluan kita untuk bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan sekadar membuktikan keimanan, bahkan kebergantung harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi akan menjadi kunci untuk kita sabar, tenang bila berhadapan dengan sebarang musibah. Malam tadi saya sempat baca atau dengar satu YouTube satu ulasan daripada ulasan terhadap satu buku yang ditulis oleh seorang profesor di Universiti Puteri Nora Arab Saudi. Dia cerita bahawa kisah yang terkandung dalam surah Maryam ini mengandungi panduan untuk kita menangani trauma psikologi. Trauma ni dia akan menyebabkan kita rasa putus asa, takut macam tu. Kalau kita flashback kepada kisah Maryam tadi, kita nampak Maryam tu memang diuji dengan macam-macam tekanan Kalau tidak kena caranya, memang dia akan trauma lah. Diuji dengan mengandung tanpa suami, kemudian hamil sendiri, beranak sendiri, kemudian dituhuman sebagai penzina, macam-macam. So itu antara poin yang ketengahkan oleh profesor itu. Soal kita kebergantungan kepada Allah itu sangat penting lah. Sebab bila kita bergantung kepada Allah, bila kita menghadapi tragedi ataupun musibah-musibah yang kita namakan sebagai trauma tadi, kita akan pasrah, kita akan reda dengan ketentuan Allah. Sebab kita tahu bahawa Allah tak akan uji kita melainkan mengikut kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memang kita boleh kata, mu sedaklah baca ayat tu kat aku, mu tak rasa sendiri kita boleh kata kat orang tu. Tapi nak mudah lagi kita menghayati, kita renung balik kisah Maryam. Sebab itu orang panggil cerita yang realistik, yang real untuk kita ambilkan sebagai pedoman. Allah arahkan Maryam supaya menyendiri tadi semasa mengandung. So tadi kadang-kadang orang kita ni bila menghadapi masalah cepat je kita nak cerita kat orang tau. Tahu? Kita post dalam FB lah, apa lagi media-media sosial, cepat sangat. Cuba ambil tempoh bertenang dulu. Duduk seorang-seorang, buat muhasabah, refleksi dulu. Mudah-mudahan di situ kita diberi jalan keluar. Diberi jalan keluar, diberi orang panggil ruang untuk kita berfikir dan mencari jalan penyelesaian. Jangan cepat orang panggil melatah. Jangan cepat melatah. Kadang-kadang bila kita melatah, kita mengikut emosi, kita akan dapat orang panggil akibat yang lebih buruk daripada apa yang ada itu. Lebih buruk lagi. Keperluan solat dan doa, ni tak ada elok lah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Solatlah bila ada masalah, banyakkan solat, banyakkan munajat, doa kepada Allah. Manusia ni boleh dengar je depan kita, dia angguk-angguk ya depan kita. Tapi wallahu alam, tapi dengan Allah Subhanahu Taala kita yakin Allah akan bantu kita. Sama ada cepat atau lambat itu bergantung kepada kehendak-Nya. Tugas kita sebagai seorang hamba, teruskan
doa dan memohon. Dan solat merupakan satu-satunya cara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah, membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita kena sentiasa memohon perlindungan daripada syaitan. Tak ada manusia, tak ada anak yang dilahirkan tanpa ada gangguan daripada syaitan, melainkan Isa dan Maryam sahaja. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Setiap kita ni tak terlepas daripada gangguan syaitan semasa bersalinnya itu, melainkan Maryam dan juga anaknya sahaja. Dan lazimkanlah sentiasa berdoa walaupun dah ada anak, doalah lagi. Tak ada salah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Bukan usah tambah anak maksudnya kita berdoa bukan usah tambah anak, Allah tambah anak, alhamdulillah. Tapi biarlah zuriat yang kita ada, yang sedia ada itu menjadi zuriat yang saleh dan salihah. Tapi ingatlah, untuk mendapat zuriat yang saleh dan salihah itu tidak cukup dengan doa sahaja, kita kena berusaha. Daripada kisah Maryam itu, Asy-Sya'rawi dia menyebut kepada kita dua dasar dalam pendidikan, pendidikan anak-anak ni. Dia kata satu, betul lah, dia kata bila kita nak jadikan anak kita zuriat yang soleh, zuriatan tayyibah, itu mesti bermula daripada ibu bapa dan keturunan. Betul. Tapi dah faktor yang kedua juga perlu kita ambil ingatan, ialah guru ataupun orang yang mengasuh sangat-sangat ada. Tapi bila dia keluar berkawan, dia pergi sekolah dan sebagainya, dia tidak mendapat asuhan yang baik daripada pihak yang kedua atau pihak yang ketiga tadi. So pembentukan atau pendidikan anak-anak pun tidak akan menjadi sebagaimana yang diharapkan juga. So apa yang penting, kedua-dua elemen tadi perlu digabungkan. Agak kau cikgu sahaja, murabbi pun tak boleh juga. So mesti ada kombinasi yang ketiga. Soal menangani trauma psikologi, sebagaimana saya sebut tadilah, dia ada 9. Saya ada antara saya sempat senaraikan sebagaimana tadilah yang saya cakap tadi, pasrah dengan takdir, keperluan untuk kita bersendirian seketika, jauh daripada gangguan masyarakat tu, dengan mudahan daripada situ. Sebab kadang-kadang bila kata-kata manusia tadi akan memparahkan lagi keadaan kita. So ambil satu kita tempoh untuk tempoh bertenang dan lari daripada masyarakat besar. Sentiasa mengingat nikmat Allah. Bila kita ditimpa musibah, Allah uji kita sikit tu je. Baru 1, baru 2. Cuki kau kat nikmat yang Allah bagi pada kita. Tuan comel loteng, tak? Fizikalnya sempurna. Apa lagi? Ada rezeki, ada kerja, ada keluarga, ada semua lengkap dah. Tiba-tiba Allah uji kita dengan 1-2 perkara. Takkanlah kita tak boleh bersabar? Kenangkan nikmat Allah yang banyak itu kepada kita. Mudah-mudahan hati kita akan sejuk, mendorong kita untuk reda, pasrah dengan ujian yang diberikan itu. Dan yakinlah kita bahawa setiap kesusahan dan ujian yang Allah beri itu ada hikmahnya. Sebagaimana yang kisah atau peristiwa yang berlaku kepada Maryam alaihissalam. Musibah membawa agama, Nabi terakhir daripada kalangan Bani Israel, menjadi tokoh terkemuka. So untuk mencapai sesuatu yang mahal itu, adalah pengorbanannya di tengah-tengah jalannya itu. Jadi saya harap apa yang saya kongsi pada pagi ini menjadi panduan kepada kita, dan kita panggil bila tiba masanya kita boleh ingat kembali kisah Maryam ini. Mudah-mudahan saat kita rasa resah gelisah, saat kita rasa terbeban, kita diberi ketenangan dan kemudahan oleh Allah SWT. Ada soal jawab Ustaz? Ada juga weh. Okey. Kita bukalah kalau ada 1-2 soalan. Silakan. Tak ada pun tak apa, tak ada masalah. Tanda tu alhamdulillah, maksudnya saya cerita tu jelas lah. Tak ada masalah. Sila. Ustaz tanya bila saya. Ya. Ya. Anda tertarik dengan apa saja tadi? Teknik Kelantan pula kan? Tak apa sih Saya boleh belaka. Tahu satu-satu perkara yang mungkin jadi pedoman untuk kita semua Ustaz.
Yep. Boleh tak kita ni sebagai seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, kita berharap kepada satu benda yang mungkin di luar daripada kemampuan? Itu macam benda tadi macam saya kata 120 tahun. Kita berharap pada benda yang macam luar daripada koordinasi manusia dalam ikut sains dan sebagainya. Saya rasa macam mana? Bolehkah kita sebagai hamba letakkan posisi berharap pada satu benda yang macam luar daripada kemampuan, yang memang jauh daripada kemampuan manusia? Menggantung harap terlalu tinggi, tak kena caranya kita boleh terduduk, betul tak? Kena boleh terduduk. Cuma kalau saya secara peribadi, Ustaz, saya jawab setakat yang saya rasa jawab soalan ini memang nampak mudah, tapi dia menuntut kita untuk menyelami makna ayat dengan lebih mendalam. Saya ambil soalan Ustaz tadi sebagai homework untuk saya. Nanti saya akan selesaikan dalam penulisan nanti menjawab soalan itu. Kepada penceritaan Al-Quran yang kita bincangkan tadi, dia tidak menjadi suatu kesalahan untuk kita mengharapkan yang tadilah perkara di luar kelaziman tadi. Dalam masa yang sama kita perlu mengambil kira lah, kita ni dari sudut fitrahnya dan tabiat kita, kalau kita tahu kita tak mampu, jauh daripada kemampuan kita, biasanya kita tidak mengharap sebegitu. Namun dia tidak mustahil untuk berlaku. Contohlah kalau kita kata kita nak ambil kes yang sama, soal anak misalnya, kes yang sama sebiji sama macam kisah Zakaria ataupun kisah Hannah tadi. Kalau dah tua sebegitu nak mohon dapat anak, memang Ustaz katalah impossible untuk kita dapat dari sudut perbuatannya dah sabit dah sekian dengan umurnya itu. Tapi kalau misalnya kalau melihat dari sudut kalau kita kurangkan darjah kemustahilan tadi, misalnya masih muda, walaupun doktor sahkan mandul ataupun tidak subur, yang itu masih ada dalam ruang untuk kita bergantung harap kepada Allah. Cuma jangan lupalah bab ikhtiar. Jangan berdoa saja tanpa ikhtiar. Ikhtiar itu adalah sebahagian daripada proses kita. Ingatlah, kita bukan wali Satu kena ingat, kita ni bukan wali. Contoh yang diberikan tadi, mereka adalah waliullah, mendapat karamah. Bukan bermaksud seolah-olah menutup pintu, dia mau tu wali aku ni, bukan. Maksudnya begini, maksudnya dalam proses kita berdoa tadi, kita kena meningkatkan, perbanyakkan ibadat, perbanyakkan munajat. Dalam masa yang sama kita berdoa dan berusaha. Bagi saya begitu. Yang lain kita pulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada nak memakbulkan doa kita ataupun sebaliknya. Mudah-mudahan kalau Allah tak makbulkan doa kita di dunia, mudah-mudahan adalah bahagian kita di akhirat kelak. Adalah tu di mana-mana. Yang mungkin pada hari ini belum terfikir, Allah yaf'alu ma yasha. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Okey, ada yang lain. Kalau nak kongsi respon pun tak apa, tak semestinya tanya. Sebut yang setiap ayat dalam Quran ni ada dia punya konteks dengan maqasid ayat kan. Contohnya macam juga yang berkaitan dengan macam mana Maryam tu bersalin dan dia bersandar di pokok kan. Sebab saya pernah baca orang yang mengaitkan konteks ayat ni dengan untuk menjadi dalil kepada melahirkan secara alami di rumah dan sebagainya kan. Jadi konteks itu betul ke tidak dengan secara literal atau sebagai dalil ini adalah kedudukan yang paling sesuai untuk melahirkan anak dan sebagainya lah. Jadi nak bersalin kat rumah, cari pokok tamar dulu bagi tahu dia. Boleh kalau betul-betul nak mengamalkan ayat secara zahir, cari pokok tamar dulu dia, supaya kita boleh goncang dua buah tamar. Saya tahulah ada isu, tapi kadang-kadang kita ni jangan memahami ayat secara zahir. Ini ingat, cerita ini dia ada konteks yang tersendiri. Bagaimana Allah nak memberi petunjuk. Bukanlah bermaksud proses bersalin kita itu pun mesti seperti Maryam. Islam ni belum sunnah ni sunnah, jangan lagi kau Allah.
Kita ni kadang-kadang sunnah ikut sunnah hok kulit-kulit je. Sunnah hok bab-bab hok sepatutnya kita tak buat. Bab salin ni nak. Tapi hok lain kita ikut dah. Bukan begitu dah. Jawapan akal saya, minta maaf lah. Saya pokok tama tu jawapan akal saya. Tahu yang dicari sungguh. Habislah. Siapa tak ada pokok tama? Tidak begitu. Bagi saya, kita kata proses alami ni macam zaman dulu lah. Orang tua dulu dia kan bersalin kat rumah. Itu alami sebenarnya. Cuma tak ada pokok tama je lah. Bagi saya tak ada masalah nak bersalin alami. Maksudnya kita kembali ke macam orang tua-tua dulu lah. Saya tak tahulah, mungkin ada sebahagian kita yang umur seusia saya dilahirkan oleh mak kita di rumah kan, ditemani oleh mak bidan. Generasi yang kemudiannya, saya kalau adik-beradik saya yang 12 itu separuhnya itu secara alami di rumah dengan mak bidan. Mak bidan Cik Yoh nama dia, saya ingat lagi tu. Kemudian yang kemudiannya itu bila dah ada hospital besar dan sebagainya, semua bersalin kat hospital. Mak saya bersalin kat hospital. Bukan kita menafikan soal alami tak alami, kita mengambil manfaat lah apa yang ada, perkembangan kemajuan perubatan dan kesihatan di zaman kita. Bagi saya tak ada signifikan pun untuk kita mematuhi arahan ayat ini. Dia ada something yang di sebaliknya. Bukan soal itulah. Jangan sampai nak mengorbankan ataupun nak membahayakan nyawa ibu dan anak semata-mata nak mematuhi maksud ayat ini secara zahir. Bukan begitulah. Okey, ada lagi siapa nak share pandangan? Something yang saya patut korek lagi daripada kisah Maryam? Kalau ada, silakan. Ustazah disebut Hana, wanita yang diangkat Allah pun dia mengeluh juga kan, keterangan manusia. Macam kita perempuan kan, kadang-kadang kita macam serabut banyak benda. Salahkah kita kalau sampai satu tahap kita macam kenapa? Kita macam seolah-olah mempersoalkan benda tu. Macam kenapa benda ni jadi kat aku macam tu? Macam jadi apa mungkin Ustazah boleh share sikit macam mana nak, yelah bila berada dalam situasi bagi saya kita rasa macam tu bagi saya normal lah sebenarnya. Sebagai manusia kadang-kadang bila menerima tekanan sampai tahap itulah kita akan mengeluh, kenapa Allah uji aku? Saya pernah rasa lah, kalau saya ni kita kata kata-kata pernah rasa tu antara kita kata pengalaman lah, kata bershare. Kalau saya tidak dimudahkan oleh Allah SWT untuk mendapat rezeki anak, takes time 3 tahun. So dalam 3 tahun itu kita merasa tekanannya itu. Kawan-kawan, keluarga, suami, tekanan itu berada. Kadang-kadang kita tanya, kenapa kita kalau fikir dari sebab musabab, orang kata aspek untuk dapat anak kan, orang kata tengoklah keturunan dah. Kita kan logik akal kita kata keturunan aku tak ada yang macam tu. Anak umur aku sampai 12 misalnya kita kata. Sebelah ni pun tak ada masalah. Kenapa aku yang diuji? Itu normal. Cuma bagi saya kita kontrol. Kita kontrol perasaan keluhan tadi supaya jangan sampai iman kita keimanan kita kepada Allah tadi terpecah, tercabut. Itu biasa, tapi refleksi balik, muhasabah balik. Cuba fikir balik. Kadang-kadang bila saya merasakan macam tu, kadang-kadang saya macam saya pujuk diri sendiri. Ya, kita paling kadang-kadang kita mengharapkan suami kita cool down kita, tapi suami pun mengasap soalan yang sama sampai kita kata apa ni? Kita jadi macam tu kan. Soal dengan ikhtiarnya, tapi kita diuji. Datang pertanyaan seperti yang telah disebutkan tadi. Tapi bila kita renung macam saya cakap tadi, cuba kita bilang nikmat Allah bagi pada kita. Allah bagi selama ni 30 tahun, 20 tahun kita hidup. Apa benda yang Allah tak bagi kat kita? Allah akan uji kita sikit, stoik je. Allah uji kita sikit je. Bila kita compare dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita, lagi banyak.
Kadang-kadang dalam berdepan dengan suasana seperti ini, kita perlu carilah orang panggil kaunselor. Kalau tak kaunselor, somebody yang boleh menenangkan hati kita. Jangan cari tukang yang pokpek-pokpek tau, yang jadi viralkan kisah-kisah. Tak. Orang yang amanah, yang boleh kita berkongsi dan dia memberi nasihat. Jangan jadi batu api. Sangat penting. Sebab tu seorang kawan tadi, kawan amanah lah. Apa saya nak cerita tadi, hilang dah idea tadi. Boleh dah dapat dah yang tu. Itu ambil masa lah, ambil masa sedikit lah. Ingatlah bahawa setiap musibah tu ma'asaba min musibatin. Tak ada satu musibah pun yang menimpa kita ni melainkan adalah ganjarannya. Ada sebab musababnya. Sama ada Allah nak kafarahkan dosa kita. Kadang-kadang terasa aku ni banyak dosa kot, yang tanpa kita sedari. Ataupun Allah nak mengampun kepada kita. Jadi bila kita muhasabah diri kita renungi, baca ayat Quran paling mudah. Kita baca ayat Quran, kita renungi maksud hadis, maksud ayat-ayat tadi, insya-Allah kita akan jadi tenang. Keluh, resah gelisah tu biasa. Bobel bahasa saya, bobel tapi kontrol lah supaya iman kita, pengharapan kita kepada Allah itu tidak akan tercabut. Itu sangat penting. Okey, pukul 12 dah weh. Okey, saya rasa cukup setakat tu nah. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Saya mohon maaf kalau ada kurang sana sini. Dan saya ucap terima kasih kepada Tadabbur Center atas jemputan dan peluang yang diberikan, dapat saya jumpa berkenalan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah itu daripada kekurangan diri saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. di atas konsen yang cukup banyak dan bermanfaat. Puas hati kan? Okey, insyaAllah. Boleh jadi kalau kita tengok refleks balik, banyak ujian yang kena kepada Sayyidatina Maryam yang jadi sebenarnya saya nak jemput Ustaz Syahmi untuk memberikan sedikit sahabat hati kepada saya. Boleh? Ada lagi pun. Ha? Sana lagi? Oh, dia tak nampak cahaya lagi. Nampak lagi cahaya?